Tapi bila dia mula nak keluar daripada tanah, ancaman ataupun dia dalam keadaan gagal, mungkin ayam patuk dia ataupun dia kering disebabkan panas matahari. Jadi kejayaan manusia kita semua ni di dalam agama. Yang mana kita dapat taat perintah Allah SWT. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua sedia maklum bahawa kehidupan kita adalah sangat sementara. Alam, sebelum kita sampai alam dunia ni, kita di alam arwah. Dan kita dah bersaksi apabila Allah SWT bertanya, Alastu bi rabbikum? Semua kita mengaku bahawa Allahu Rabbi kan. Allah lah Rabb kita. Dan Allah SWT telah uji kita. Dan sekarang giliran kita. Yang di mana kita berada dekat alam dunia ni. Diuji oleh Allah SWT. Ada yang tempohnya 80 tahun umur. Ada yang tempohnya 90 tahun. Ada yang tempohnya 60 tahun. Ada yang kurang daripada tu. Dan ada yang lahir-lahir meninggal. Jadi kehidupan dunia ni adalah satu tempoh. Di mana setiap manusia ni diuji oleh Allah SWT. Dan selepas pada tu, kita akan pergi ke satu lagi alam, iaitu alam barzah. Macam mana kita dah buat tahlil tadi untuk saudara kita, dia telah sampai. Dan insyaAllah kita juga akan menyusul, tak ada siapa boleh lari. Semua orang akan pergi ke kehidupan seterusnya, alam barzah. Yang mana kehidupan tu sangat panjang. Soalan yang sama, yang mana ditanya pada masa alam arwah dulu, Allah SWT tanya sekali lagi, Ma Rabbuka, siapakah Rabb kamu? Jadi insyaAllah pada masa itu amal soleh kan. Teruskan tuan-tuan, perempuan kan. Teruskan buat amal. InsyaAllah amal soleh yang kita buat ni insyaAllah kan, akan pertanyaan dalam kubur nanti. Kita tak ada daya dan upaya sebenarnya pada masa itu. Hanyalah dengan bantuan Allah SWT saja kita boleh jawab soalan dalam kubur. Jadi kita beramal, mentaati perintah Allah SWT dalam kehidupan yang sementara dunia ni. Supaya Allah SWT terima kita, Allah SWT rahmati kehidupan kita, Allah SWT mudahkan kehidupan kita. Supaya di alam akhirat nanti kita Allah SWT juga bagi kejayaan. Dunia kita nak berjaya dan insyaAllah kan, kita juga perlukan bantuan Allah kan, untuk kita juga dapat kejayaan di kehidupan akhirat. Bermula alam kubur, terutamanya orang yang jaga solat insyaAllah kan. Orang jaga solat ni Allah SWT bagi dia banyak kelebihan, kebaikan. Pertama di alam dunia Allah SWT akan angkat kesepitan hidup dia insyaAllah. Alam kubur Allah SWT akan angkat siksa kubur. Dan orang yang jaga solat, dia akan dapat buku catatan amal melalui tangan kanan. Seterusnya melintas titik sirat sepatah kilat. Dan orang yang menjaga solat, Allah SWT akan tempatkannya dalam syurga masuk syurga tanpa hisap. Jadi kita usahakanlah kehidupan kita sangat sementara, kehidupan dunia. Kita bangun dekat akhirat nanti. Apabila datangnya sangkakala seterusnya, kita dibangunkan daripada tempat yang kita dimakamkan untuk bergerak ke mahkamah Allah SWT. Pada masa inilah setiap amal kita akan kita nampak betapa bernilainya. Jadi tuan-tuan, perempuan, yakinlah setiap tahlil yang dibuat, setiap zikir yang dibuat, setiap ayat yang dibaca, hatta setiap huruf daripada Quran yang kita baca, ganjaran kelebihan yang Allah SWT hadiahkan buat bekal kita untuk kehidupan akhirat. Yakinlah. Dekat akhirat, tuan-tuan dan perempuan sedia maklum, manusia di sana nanti dipecah kepada 3 golongan. Satu golongan, bila ditimbang amal baik lebih berat daripada amal yang buruk. Maka insya-Allah dia calon ahli syurga. Yang kedua, bila ditimbang amalan buruk lebih berat daripada amalan kebaikan, maka sekiranya Allah SWT tidak ampunkan dia pada ketika itu, maka dia akan diazab oleh Allah SWT. Na'udzubillah.
Satu lagi keadaan bila ditimbang amal baik dan buruk sama berat. Bila amal baik dan buruk sama berat, maka dia akan diberi peluang untuk mencari satu pahala. Kan Cikgu Rahim share ayat Quran. Nampak perkataan khul. 2 huruf saja. Khul. Katakanlah khul. 2 perkataan. Bila kita sebut je perkataan ayat daripada sebahagian daripada ayat ni khul. 1 huruf tu Allah bagi 10 pahala. 1 huruf. Khul tu dah 2 huruf. Dah dapat 20 pahala. Sedangkan orang yang ditimbang amalan baik dan buruknya 50-50, dia bukan nak pahala yang banyak untuk memberati sebelah kebaikan untuk mengatasi amalan buruk dia. Dia perlukan cuma 1 pahala. Macam tadi, full tadi dah 20 dah. Dah lebih dah. Jadi masa itulah baru manusia baru fikir untuk balik semula ke alam dunia untuk beramal soleh kan. Nampak kelebihan ganjaran kebaikan amal soleh di kehidupan akhirat kan. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun kan. Ya Allah, kami dah dengar dan kami dah lihat macam mana keadaan kami sekarang ni ke akhirat, nilai-nilai amal, farji'na, baliklah kami kan. Farji'na, baliklah kami semula ke alam dunia. Untuk buat apa? Na'mal solihan. Untuk kami buat amal soleh. Untuk baca ni, qul ya ahlal kitabila takhlu fi sampai habis. Contoh kan. Untuk buat amal soleh masa tu dah tak ada fikir dah nak buat benda lain. Nak pergi buat benda-benda yang lebih-lebih lagi benda-benda yang lara lah. Inna mukhinun. Sekarang kami dah yakin. Nampak dah kehidupan akhirat. Apa yang Nabi bagi tahu. Kan Allah zahirkan. Dan pada masa itulah peluang dah tertutup kan. Kat akhirat kita nak buat amal dah tak boleh buat amal. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah. Semoga Allah SWT istiqomahkan kita kan. Di bulan yang sangat mulia ni. Bulan Rabi Awal ni bulan yang mulia. Mulianya bukan sebab bulan tu mulia. Kan? Sebabnya di bulan ni lahirnya Nabi SAW. Jadi insyaAllah ni dah 9.35 kita akan sambung dengan tadarus, mengaji dan lepas tu kita sambung lagi insyaAllah. Saya serah pada Cikgu Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz awal ke hari ni cikgu? Yang ni yang warming up. Oh, warming up. Saya terlambat tengok-tengok dah tazkirah dah. InsyaAllah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama untuk mengikuti program yang telah kita anjurkan atau kita cuba laksanakan sejak daripada 13 Ogos yang lepas. Jadi program yang kita namakan sebagai program Jenasi Al-Quran hari ini memasuki siri yang ke-60. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tetamu yang kita undang untuk malam ni pun dah berada bersama kita. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan kenal dengan gambar yang saya sertakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah dah ada bersama kita. Jadi bagi saya selaku pengacara, insyaAllah rasa insyaAllah program malam ni akan berjalan seperti mana yang kita hajatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tadi kami juga mengadakan majlis ta'lil sejak daripada pukul 9.05 tadi dan selesai dah. Dan selepas tu, oleh kerana tetamu kita, Prof kita dah menyertai awal, jadi Prof terus ingin memberi tazkirah, memberi sedikit nasihat ataupun tazkirah dalam sesi berkenaan sebagai awalan kepada kita. Sebab itulah tadi Puan Salbiah tanya kenapa Puan Salbiah tanya kenapa program mula awal ke hari ni. Memang tadi kami ada majlis tali selesai tu Prof teringin nak
terus memberi sedikit tazkirah. Memang kita tahu bahawa kita program kita memang mula 9.35 insya-Allah. Jadi akan bersambung lagi insya-Allah. Jadi pada malam ni bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya telah maklumkan semalam, tetamu kita pada malam ni atau guru kita pada malam ni adalah Profesor Dr. Muhammad Azmir bin Ahmad daripada Universiti Sains Malaysia, kampus Kejuruteraan Transkrian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Prof dah bersama kita tadi sejak daripada 9.10 saya 9.10 atau 9.15 hari tadi dah ada bersama kita. Dan sempat bersama-sama dengan tahlil yang kita buat untuk rakan kita, sahabat kami, iaitu staf daripada USM juga yang telah meninggal kemarin, iaitu saudara Abdul Latif Hamzah. Jadi terima kasih Prof kerana sudi datang awal ke dalam program ni, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah untuk mengikuti program ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan program kita seperti mana biasa, iaitu dalam 3 slot. Iaitu slot yang pertama kita akan baca Al-Quran. Kita akan baca Quran di mana kita punya tujuan kita adalah untuk melazimi membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun kita percaya tuan-tuan baca Al-Quran setiap hari mungkin 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya, tetapi dalam program ni kita baca Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz, insya-Allah dengan cara tertib. Di mana kaedah yang kita gunakan sebelum ni adalah seperti mana kita baca Yasin untuk pengetahuan Prof, iaitu ada kalipah baca dan para hadirin akan ikut baca di rumah masing-masing oleh kerana kita lakukannya secara maya. Okey. Itu adalah slot yang pertama, dan pada malam ni kita akan baca lagi surah Al-Maidah ayat 77 sampai 89. Ayat 77 sampai 89 ni merupakan hujung juzuk yang ke-6 dan juga permulaan kepada juzuk yang ke-7, iaitu pada muka surat 121 dan juga 122. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 121 dan juga 122, ataupun tuan-tuan boleh tengok presentation yang saya buat, ada ayat-ayat yang berkenaan untuk kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah slot pertama, kita akan baca bersama dengan Ustaz ataupun profesor kita. Kemudian untuk slot yang kedua, saya mohon kepada Prof untuk terus saja selesai baca Al-Quran, terus saja tak payah diserahkan kepada pengurusi majlis, terus saya Prof sambung untuk slot kedua, itu kita namakan sebagai slot kultian ataupun tazkirah. Memang kami meletakkan namanya kultian, sebenarnya kami ikut PPD Daerah Sepang Selatan ada buat program-program yang dinamakan sebagai kultik, kuliah 3 minit, kulim, kuliah 5 minit. Jadi saya pun tak tahu nak buat macam mana, saya bubuh nama kulten. Kulten nama saja, kuliah 10 minit. Tapi sebenarnya setakat ni insya-Allah ustaz-ustaz yang sampaikan, kita akan dengar sejauh mana yang ustaz nak sampaikan, oleh kerana kita buat program ni pun selepas isyak, jadi masanya panjang. Terpulanglah kepada Prof boleh menyampaikannya sepuas yang insya-Allah. Selepas tu saya akan ambil balik slot yang ketiga, iaitu slot interaksi. Interaksi di kalangan para peserta dan juga Prof, iaitu kita akan buka kepada interaksi di mana tuan-tuan dan puan-puan semua dijemput untuk sama-sama berinteraksi, untuk bersembang dengan Prof, nak tanya soalan ke, nak berkongsi pendapat ke, nak ataupun nak buat pengumuman ke, semuanya digalakkan insya-Allah untuk beberapa orang saja setakat yang kita masa yang kita ada. Jadi itulah kandungan program yang kita jalankan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk memastikan program kita ni berjalan lancar, saya suka memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk pasang kamera tuan-tuan. Macam mana Prof
tetamu kita pasang kamera, saya pasang kamera, dan tuan-tuan sekalian juga saya harap dah berpakaian elok, cantik, menutup semuanya dah elok. Jadi tuan-tuan pasanglah kamera supaya kita ikut sunnah kita mengaji di surau, masjid, di dewan kuliah, iaitu kita bila kita mengaji kita kena menghadap guru dan guru menghadap kita. Jadi insya-Allah bila kita pasang, guru kita pun akan rasa ditemani. Maksud dia guru kita pasti bahawa kita fokus memberi perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh prof. Kalau kita tak pasang semua nama saya ada kat situ, kita pun tak pasti tuan-tuan tentu fokus ke ataupun tidak, tu maksudnya. Yang seterusnya saya minta sangat tuan-tuan tak mengganggu semasa penyampaian oleh profesor kita nanti, iaitu dengan cara tuan-tuan offkan ataupun senyapkan ataupun matikan tuan-tuan punya mikrofon sementara supaya kita dapat dengar ataupun kita dapat pastikan bahawa mikrofon guru kita saja yang terpasang. Dengan itu suara prof kita akan dengar dengan jelas, apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan, insya-Allah kita akan dapat fahami dengan jelas. Tapi kalau tuan-tuan pasang juga mikrofon beramai-ramai, gangguan bunyi bising dan sebagainya akan mengganggu insya-Allah. Jadi selepas selesai slot prof, barulah tuan-tuan digalakkan untuk buka mikrofon untuk bersembang, insya-Allah nanti kita benarkan. Jadi tanpa melengahkan masanya lagi, sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 121 dan juga muka surat 122 pada malam ni. Kita akan sama-sama baca, mengikuti bacaan Profesor Dr. Muhammad Azmir kita, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 77 sehingga 89 insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Prof untuk meneruskan program. Silakan Prof. Okay, terima kasih cikgu. Jadi kita baca macam kita baca Yasin tadi ya. Baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
وما لنا لا يؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يؤاخذكم الله بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama dan utamanya kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan kena rasa beruntung dan syukur. Apabila setiap kali Allah bagi peluang taufik untuk kita dapat baca ayat-ayat Allah, kita dapat melakukan solat, ibadat, zikir, ingat Allah, selawat, tahlil dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah kerana Allah perkenan dan Allah SWT beri kita peluang, kan, perkenan, sudi untuk lihat kita dalam keadaan sedemikian. Dan amal yang kita buat sebenarnya kebaikan dia untuk kita. Dan kita kena rasa risau. Contoh satu masa kita dan keliling kita pun sama macam tadi, ada banyak Quran kan. Kadang-kadang ada tasbih pun ada banyak. Tapi pada hari tersebut satu ayat Quran pun kita tak boleh baca. Nak sebut satu subhanallah pun tak boleh. Ulama bagi tahu sebenarnya bukan sebab kita sakit atau kita sihat, bukan disebabkan kita ni sibuk ataupun kita lapang, tak ada kaitan langsung. Kita tak boleh buat masa tu sebenarnya hakikatnya Allah SWT tak perkenan untuk dengar kita mengaji ataupun dengar kita berzikir ataupun kita buat amal soleh. Jadi kita kena risau, kita kena takut. Sebab bila kita dapat buat satu amal, kita syukur pada Allah. Macam mana Nabi SAW, dia adalah sebaik-baik manusia. Dalam keadaan begitu, dialah paling banyak ibadat pada Allah SWT. Walaupun dia dah dijanjikan banyak kelebihan kebaikan, dialah paling banyak istighfar. Dialah paling banyak berdiri malam bertahajud kan. Dialah paling banyak buat amal, tolong orang susah, khidmat, mendoakan kan, menangis untuk umat, semua dia buat kan. Hatta kerja dalam rumah pun dia juga yang uruskan. Jadi inilah baginda Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, syukur pada Allah. Allah bagi kita macam-macam nikmat. Daripada kita bangun tidur sampai tidur balik, nikmat tu kita tak boleh nak kira. Andai katalah kita boleh sebut nombor 1 sampai berapa nombor sekarang, daripada lahir kita keluar pada perut mak boleh sebut nombor. Sampai sekarang nombor tu pun tak berhenti. Terus kita menghitung sampai kita meninggal, nombor yang kita dapat sebut masa meninggal pun nak dibandingkan dengan jumlah nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jumlah nikmat yang Allah bagi pada kita lagi banyak.
Maksudnya apa? Kita tak akan mampu hitung. Kalau kita nak hitung pun kita penat. Tetap tak boleh kira. Nikmat Allah terlalu banyak. Dan bukan setakat nikmat Allah tu terlalu banyak. Allah SWT tak minta kita bayar balik. Bayangkan kalau kita tarik nafas sekali, lepas. Tarik, lepas kan. Kena 10 sen. Satu hari berapa banyak kita nak bayar. Jadi Allah tak buat macam tu. Cuma kita semua kena rasa risau lah. Sebab walaupun kita tak kena bayar atas nikmat yang Allah bagi pada kita, tapi nikmat-nikmat ni akan ditanya dekat akhirat kan. Jadi Alhamdulillah, dia dalam satu keadaan kita perasan kita buat dosa kan. Atas nikmat Allah SWT, nikmat-nikmat ni kadang-kadang kita buat salah silap kan. Kita terpukul orang kan. Guna tangan pergi pukul orang. Kita nampak kita buat silap, kita pun boleh pergi minta maaf pada orang yang kita pukul. Tapi ada banyak keadaan, perbuatan, apa yang kita buat dengan nikmat yang Allah bagi pada kita, kita lupa yang kita telah buat satu perkara yang Allah SWT murka kan. Allah SWT tak berkenan. Ringkas kata, dosa lah. Dosa. Jadi ulama bagi tahu tu sebab syukur pada Allah dan keadaan sekarang Cikgu Rahim buat juga majlis begini kan. Apa-apa majlis yang memperingati akhirat, memperingati tentang kebesaran Allah. Amal begini, tazkirah, dia menghapuskan dosa yang kita tak perasan benda tu dosa. Delete lah. Setiap masa keadaan bukan setakat dosa tersebut Allah SWT delete kan. Kita pun tak perasan tu dosa. Allah Ta'ala delete kan. Asbab majlis yang begitu mulia ni. Allah SWT juga jadikan asbab kita duduk dalam majlis Taman Syurga ni, mak ayah kita punya dosa pun Allah SWT padamkan. Allah SWT maafkan. Jadi syukur pada Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang Allah SWT muliakan, kita kena rasa besar. Amalan agama ni kita kena rasa besar. Jangan kita dengar cakap iblis dengan syaitan. Iblis dengan syaitan ni, pertama dan utamanya dia akan meletakkan dengan setiap amal agama yang kita buat, kita rasa rugi. Ini kerja dia. Kita duduk bagi masa sekejap untuk agama, dia akan bisik kita telinga kanan, telinga kiri. Dia hantar dia punya corporal dia hantar dia punya sarjan dia hantar dia punya inspektor dia hantar dia punya general dia. Hang ni ngaji rugi ni, banyak benda lain lagi boleh buat. Kan? Hang ni duduk tazkirah rugi ni. Benda lain banyak lagi boleh buat. Hang ni bangun pukul 4 pagi, 5 pagi ni rugi ni. Orang lain semua tidur, best. Ni syaitan iblis punya kerja lah. Kita kena lawan dia. Dia menggambarkan dengan kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan amal soleh. Perbuatan tu menyebabkan keduniaan kita rugi, kerehatan kita rugi, masa santai kita rugi. Kan? Lebih-lebih lagi itulah. Kita tak dapat layan tabiat yang dah jadi kelaziman. Kadang-kadang ada orang ada tabiat dia macam-macam tabiat kan. Lebih-lebih lagi kalau tabiat buruk ni lagilah kita minta Allah SWT jauhkan. Kadang-kadang jadi ketagih pula kan. Iblis syaitan ni kalau benda-benda yang tak baik, kalau kita buat, dia jadi macam cheerleader lah. Dia akan sorak lagi. Tu kerja dia lah. Sampai kita tak rasa jemu. Kadang-kadang kejap je kan. Kalau tambah remaja zaman sekarang paling saya takut sekali kan. Dia boleh main permainan dia daripada pagi sampai petang sampai malam. Kalau mak ayah dia tak kawal 2-3 pagi lagi pun tak tidur lagi. Mainan dia kan. Jadi kita kena kawal lah anak-anak kita insya-Allah kan. Dengan kasih sayang, jangan marah anak-anak. Kita kasih sayang dengan mereka petang-petang, kita buat mereka berjalan kan. Kita balik makan malam sama-sama, banyakkan interaksi. Jadi insya-Allah Allah bagi kebaikan. Bulan ini ibu-ibu ayah-ayah adalah bulan Rabiul Awal. Iaitu bulan di mana kita rasa bersyukur kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan sempena bulannya kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT boleh letakkan ataupun baginda Nabi ini dilahirkan dalam bulan Ramadan. Kita sedia maklum dalam 12 bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Allah boleh letakkan baginda ni lahirnya bulan Ramadan, tapi Allah tak buat begitu. Kerana baginda Nabi SAW ni eksklusif. Sekiranya lahirnya bulan Ramadan, akan ada segelintir umat ni akan cakap mulianya Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad lahir bulan Ramadan. Allah tak suka benda ni.
Jadi Allah Taala baginda dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Jadi orang akan cakap apa? Mulianya Rabiul Awal sebab baginda Nabi SAW lahir dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menumpang kemuliaan baginda kan. Bukan baginda menumpangkan apa-apa kemuliaan. Baginda Nabi SAW ni eksklusif. Begitu juga dalam 7 hari seminggu, hari yang paling mulia ialah hari Jumaat. Ada surah Jumu'ah pun dalam Quran. Boleh baginda ni dilahirkan hari Jumaat. Tapi akan adalah segelintir daripada umat ni akan cakap mulianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir hari Jumaat. Maksudnya kedudukan Jumaat lagi tinggi. Allah tak suka benda ni. Kan Allah nak kemuliaan kekasih dia ni eksklusif. Jadi Allah jadikan kan baginda ni dilahirkan pada hari Isnin. Jadi mulianya hari Isnin. Sebab di hari Isnin Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga dia menyambut Maulidur Rasul ni paling kerap sekali. Paling kerap. Kan baginda Nabi SAW menyambut Maulidur Rasul ni paling kerap kan. Boleh katakan setiap hari Isnin kan, kebanyakan Isnin Nabi SAW sambut hari kelahiran baginda ni dengan cara berpuasa. Cara berpuasa. Begitu juga baginda Nabi SAW lahir di Mekah. Kita semua rindu nak pergi Mekah, insya-Allah satu masa nanti kita Allah pilih insya-Allah. Saya alhamdulillah dapat pergi haji sekali masa tu umur 23, sekali lagi pergi haji masa umur 23, lepas tu pergi haji lagi sekali masa umur 30 lebih. Sebelum lockdown tempat pergi umrah. Jadi memang tempat yang paling kita suka pergi Mekah ni, Mekah Madinah. Tapi baginda Nabi SAW tidak Allah SWT wafatkan di Mekah. Sebab eksklusif baginda diwafatkan di Madinah. Andai katalah baginda diwafatkan di Mekah, apa jadi? Manusia pergi ke Mekah tu niat untuk menziarahi Nabi ni mungkin jatuh ke ranking ke-6 atau 7 atau ke-8. Allah tak suka benda ni. Baginda tetap ranking nombor 1. Sebab apabila masuk Mekah mesti pertama dan utamanya nak sempurnakan hak Allah. Dia kena niat untuk buat haji ataupun kalau bukan musim haji dia kena niat buat umrah. Maksudnya niat untuk ziarah Nabi tu dah jatuh bawah. Allah tak suka benda ni. Allah tak suka. Dalam amal tu pula kita kena niat dulu nak tawaf lagi, lepas tu nak kena sa'i lagi, lepas tu nak kena Mina lagi, lepas tu nak pergi Arafah, lepas tu pergi Muzdalifah, pergi ke Mina, lepas tu patah balik lagi ke Mekah untuk buat tawaf. Jadi niat untuk ziarah Nabi tu akan jatuh bawah. Jadi tak jadi macam tu. Baginda Nabi SAW diwafatkan di Madinah. Jadi walaupun kita ada macam-macam jenis ibadat di Madinah yang kita nak buat dan kita boleh niat pun di Madinah. Tetapi yang pertama dan utama kita pergi Madinah adalah niat yang terutamanya menziarahi Nabi SAW. Tak campur dengan benda lain. Yang utama tu tetap ranking dia untuk Nabi SAW. Hebatnya Allah SWT jadikan baginda Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay kan. Qusay ni dia kalau ikut cerita Piramli, dia ambil daripada cerita Qusay ni lah. Qusay ni dia ada tiga anak dia kan. 3 Abdul. Satu Abdul Manaf, satu Abdul Uzza, satu Abdul Dar kan. 3 Abdul. Daripada Abdul Manaf ni lah lahirnya Nabi SAW. Daripada Abdul Uzza tadi lahirnya Sayyidatina Khadijah. Manaf lahirnya Hashim kan. Jadi keturunan Nabi ni dia adalah keturunan yang terpelihara Nabi SAW keturunannya sampai ke Nabi Adam AS, mereka ni adalah garis jalur keturunan yang membawa cahaya. Mereka ni tidak menyembah berhala Walaupun kita tahu zaman Arab Jahiliyah ada 360 berhala keliling Kaabah, keturunan mereka ni Allah pelihara. Abdul Muttalib tetap terpelihara. Yang rosak ni adik-beradik dia. Abdullah tetap terpelihara. Yang rosak tu dia punya abang dia, Abu Lahab. Dia terpelihara. Mereka ni keturunan membawa nur cahaya kenubuan. Nabi Muhammad SAW keturunannya sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim AS. Cuma dalam istilah Arab dan istilah Abu kan, Abu atau Abi. Abi ni adalah penjaga sebenarnya. Abi kepada Nabi Muhammad adalah Abu Talib.
sama macam kes Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayahnya meninggal awal. Jadi dia dipelihara oleh abi dia yang nama Azar yang pembuat berhala dan penjual berhala. Nabi Ibrahim tak ada pun terlibat dalam penyembahan dan sebagainya, dan begitu juga arwah ayah dia tak. Jadi dalam Quran ataupun dalam hadis beritahu tentang abi kan. Abi ni adalah ayah adalah mungkin menjadi juga sebagai penjaga, tetapi yang ayah kandung, istilah Arab dari segi balaghah, nahwu dan sorof yang tepat adalah walid. Walid jadi walid adalah ayah kandung kan. Jadi ayah kandung pada Nabi Abdullah. Jadi keturunan ni adalah line cahaya yang membawa cahaya kan. Jadi baginda Nabi SAW sebelum lahirnya baginda, begitu banyak Allah SWT datangkan irhas. Irhas ni perkara yang berlaku sebelum dilantik menjadi Nabi kan. Di mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum di Parsi kan, mereka ni orang Majusi menyembah api yang disembah telah padam walaupun nyalaan ribuan tahun. Dan berlaku di kota Parsi gempa yang kuat sehingga 14 tiang-tiang istana telah runtuh. Dan dia punya raja dia bila nak panggil bersidang untuk lihat apa dah jadi, naik ke singgasana, telah daripada atas singgasana dia telah terjatuh ke bawah kan. Sehinggalah akhirnya dia hantar utusan untuk cari apa maklumat yang berlaku. Dan akhirnya askarnya telah pergi daripada satu gereja ke satu gereja kan, untuk mendapat berita. Sebab orang Majusi dia tidak dapat berita daripada langit. Yang dapat berita daripada langit ni ahli kitab. Jadi orang pendeta Nasrani dan sebagainya, sampailah mereka pergi sampai ke Syam untuk dapat maklumat apa maksud yang telah apa yang terjadi kan. Sehinggalah pendeta di sana bagi tahu telah lahirnya Nabi yang akhir. Dan pada malam itu jugalah dia manusia ni dan juga sama kita ni ada macam-macam dimensi ya. Kita ni dimensi manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin ni banyak alam Allah jadi dalam masa serentak ni. Allah SWT jadikan banyak alam yang bergerak secara paralel. Okey, kita alam manusia. Bersama kita juga ada alam jin. Alam jin pun ada bergerak sekali. Sama alam, cuma kita tak boleh tengok dia kan. Jin ataupun iblis terutamanya ketua pada setan ni, mereka pada zaman dulu mereka boleh mendengar, mencuri berita daripada langit untuk disampaikan kepada tukang nujum, ahli sihir, tok bomoh kan, supaya bila orang datang mengadu ataupun nak minta apa-apa bantuan kan, mereka akan dapat bagi jawapan yang hampir tepat. Dan keyakinan pengikut mereka ni akan lebih condong yakin dan seolah beriman kepada tukang tilik, ahli bomoh dan juga ahli sihir tadi. Tapi pada malam kelahiran Nabi, pada malam itu dalam dimensi jin ni, Allah SWT telah hujankan mereka ni dengan taik-taik bintang kan. Mereka telah direjam. Maksudnya bermula pada malam itu tidak ada lagi berita daripada langit yang mereka boleh curi-curi dengar. Mereka, iblis pun sampai dia telah minta dia punya tentera dia pergi cari apa alamat yang sebenar. Jadi dia punya tentera pun telah bertebar cari apa alamat yang sebenar. Begitu juga pada Nabi lahir ketika hampir waktu subuh. Dan siapa bidan kepada Aminah kan. Aminah ni masa dia dah mengandung 2 bulan, suami dia Abdullah telah bersafar ke Syam. Dan mereka memang keluarga mereka ni keluarga orang berniaga. Dan di Syam tu, berniaga ke Syam, mereka akan singgah di Madinah atau Yathrib. Sebab apa selalu mereka singgah di Madinah? Madinah ni sebenarnya keluarga Nabi juga. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni kelahiran Madinah, orang Khazraj. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni juga sama macam Abdullah tadi. Cukup masa dia pergi ke Syam, tapi bila sampai Madinah dia berkahwin dengan Salma. Salma ni anak ketua Bani Najjar, orang Khazraj. Jadi setelah kahwin dan duduk seketika, sehinggalah menyambung balik perjalanan. Pada masa tu isterinya si Salma ni telah pun mengandungkan si Abdul Muttalib tadi. Tapi si Hashim tadi telah wafat di Syam kan. Dia bila dia patah, dia tak sempatlah dia jumpa anak dia. Jadi Abdul Muttalib ni masa dia lahir dekat Madinah tu, dia keluar daripada perut mak dia beza dengan baby lain. Baby lain ni dia bila lahir,
baby kan, rambut hitam kan. Tapi si Abdul Muttalib ni bila lahir, kepala dia beruban. Allah bagi pada Abdul Muttalib ni daripada awal lagi dia bijak. Dia tak macam budak-budak lain, dia cepat matang. Tu sebab nama asal dia bukan Abdul Muttalib, nama asalnya ialah Syaibah. Kalau pemuda kita panggil Syabab. Tapi kalau orang yang dah beruban orang panggil Syaibah. Jadi dia nama dia Syaibah. Lahir dah ada uban. Dia besar dengan penuh kasih sayang, baik dan sebagainya. Oleh sebab Hashim dah tak ada. Jadi adik dia telah memerintah kota Mekah. Kan? Asalnya Hashim memerintah tapi bila dia dah tidak ada, adik dia memerintah. Adiknya nama Al-Muttalib. Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib ni dia telah memerintah Mekah sebab mereka kena sediakan makan, minum tetamu macam orang datang Mekah sekarang lah. Hotel kan, makan, minum dan segala kebajikan. Cuma Al-Muttalib ni bila sampai satu peringkat masa, dia tengok keliling Mekah ni tak ada sesiapa yang potensi untuk jadi pengganti bagi dia. Termasuk anak-anak dia nampak macam tu. Dan dia dapat tahu yang abang dia ada anak dekat yang si Syaibah tadilah. Okay, dia Syaibah. Dan dia dapat berita yang Syaibah ni satu orang yang sangat pintar dan sangat berkarisma. Jadi itu sebab kalau dekat sini kita ada guru-guru, kita kena hati-hati kan. Kita kena tengok dalam kelas yang kita ajar tu siapa yang berkarisma. Saya pernah ada pengalaman, saya jadi ketua kelas. Jadi cikgu pilih saya jadi ketua kelas. Tapi dalam kelas saya ada satu orang yang lagi karisma. Dia pakai jeling mata, pelajar kelas semua boleh ikut dia. Dia jeling mata sikit je semua boleh ikut dia pergi kantin. Padahal saya ketua kelas. Cakap, oi jangan pergi mana kan. Cikgu datang. Jadi orang macam ni kita kena jaga dia. Sebab orang macam ni kalau dia besar dia jadi baik, dia akan buat banyak kebaikan pada orang yang ikut dia. Jadi kalau dia buat benda tak baik, habis. Walaupun dia tak ajak, orang lain akan mudah akan terikut dia punya rentak dia. Jadi Al-Muttalib tadi, dia dapat tahu, jadi dia bergerak daripada Mekah pergi ke Madinah untuk bawa anak saudara dia yang Syaibah tadi, dan dipujuknya ibu Syaibah untuk bawa Syaibah ke Mekah untuk latih jadi pemimpin. Dia izinkan, dan bila nak masuk Mekah, Syaibah ni duduk belakang, bonceng dekat belakang unta, dan Al-Muttalib pakcik dia bawa kat depan. Jadi bila masuk Mekah, ketua masuk Mekah, belakang dia ada budak. Jadi orang panggil budak tu ialah hamba kepada pemimpin tadi. Nama Syaibah terus tak pakai. Orang panggil yang duduk bonceng belakang tu Abdul Muttalib. Tapi nama sebenar dia Syaibah. Nama macam saya lah, nama saya Azmi. Tapi kalau pergi USM orang panggil Yop. Prof Yop kan. Orang panggil Yop kan. Dia nama Azmi, orang cakap Azmi kan, kata siapa Azmi ya. Tapi sebenarnya Yop kan. Yop senang. Saya orang Perak. Orang Malay Nawar. Alhamdulillah kan. Jadi dia bentuk, dia latih. Jadi Abdul Muttalib ni akhirnya menggantikan tempat pakciknya lah Muttalib kan. Dia menjadi pemimpin yang hebat kan. Dan dia juga bernazar supaya Allah SWT bagi dia ramai anak lelaki kan, supaya dapat bantu dia. Dan Allah bagi dia anak lelaki yang ramai, 10 anak lelaki. Termasuklah yang bongsu sekali ialah Abdullah. Yang bongsu Abdullah. Dan Abdullah ni pula dilatih, dibentuk dengan kesayang dan demi ketajaman fikiran yang luar biasa kan. Sampailah satu masa nak berumah tangga, Abdullah ni dikahwinkan dengan Aminah. Cuma Aminah ni bila pregnant 2 bulan, si Abdullah ni telah wafat. Abdullah ni pergi ke Syam, singgah sebentar di Madinah. Madinah tu dekat tapak Masjid Nabawi sekarang lah. Itu tempat Bani Khazraj kan. Orang Khazraj, Bani Nadir. Bukan Bani Nadir. Najar, Bani Najar kan. Bani Najar. Jadi meninggal di kampung dia juga kan. Itu sebab Nabi SAW bila daripada Bir Ali kan. Peristiwa hijrah Nabi daripada Bir Ali. Bir Ali ni daripada Gua Sur, dah turun Gua Sur. Bergerak di Bir Ali, dia ada 2 jalan. Sama ada nak pergi terus ke Masjid Nabawi sekarang, perkampungan Khazraj di mana 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu dia. Ataupun Nabi SAW daripada Bir Ali pergi ke Aus ni dia tak ada kaitan dengan Nabi. Nabi ni ada kaitan dengan Khazraj. Oleh sebab Nabi SAW ni satu orang yang sangat bijak, Fatonah kan. Sangat bijak. Dia win heart. Dia tahu dah orang Khazraj ni macam mana pun memang dah menanti sebab dia kerabat kan, darah daging.
Jadi Nabi telah ambil hati orang Aus dengan cara Nabi masuk daripada Bir Ali sebelum sampai ke Madinah, Nabi masuk ikut Quba. Di situlah Nabi duduk di sana dan bina Masjid Quba kan. Bila dah sampai 12 Rabiul Awal, Nabi pun bergeraklah daripada Quba hari Jumaat masuk ke Madinah kan. Jadi orang Ansar, orang-orang Aus ni telah sedia untuk bergabung dengan orang Khazraj menjadi orang Ansar. Nabi telah tawan hati mereka. Jadi hebat Nabi ni, dia punya strategi dia kan untuk tawan hati. Jadi kita pun samalah. Belajarlah tawan hati kan keluarga kita. Si suami pun belajarlah tawan hati isteri kan. Cukup masa kita boleh pelak masak kan. Kalau apa-apa benda kita boleh khidmat, kita khidmat kan. Jadi insya-Allah anak-anak kita akan dapat belajar. So, selalu anak-anak ni dia belajar je kat sekolah pendidikan Islam ke pendidikan moral. Oh kasih sayang, teori dia macam ni. Khidmat tolong-menolong macam ni. Tapi dari segi praktikal dia tak nampak sebenarnya. Dia akan belajar daripada mak ayah. Mak ayah jangan malu. Apa saja perkara yang khidmat, kebaikan dan juga tunjuk ajar, tunjuk je depan anak. Jangan cakap ni nak ikhlas, nyuruk-nyuruk pergi kat bilik semayang kan. Nyuruk-nyuruk kat bilik buat cakap ni nak ikhlas, tak nak bagi anak nampak. Itu penipu namanya kan. Dia sama dalam satu bumbung rumah ni, kita kena tunjuk. Kalau perlu masa tu 6 petang balik kerja, kita nak makan, kita suap anak-anak makan. Contoh, saya kalau balik kerja pertama dan utamanya biasa saya akan suap anak makan. Jadi makan malam akan sekali. Pukul 6 petang tu makan sekali. Pukul 6.30 tu dah mulalah kami akan mengaji dan juga dengarkan kisah-kisah Nabi dan sahabat sebagainya. Lepas maghrib kita akan baca surah Sajadah dengan Al-Mulk harian. Bukan tunggu malam Jumaat, harian. Kalau hari Jumaat, Sajadah, Al-Mulk dan juga Kafi. Kita akan selesaikan semua amal ni sampai sebelum azan Isyak kan, hari-hari kan. Jadi inilah amal dia, sebelum tidur buat adab tidur. Jadi anak tahulah anak tidur nak kena ada wuduk. Untung kan kalau kita tidur ada wuduk. Maksudnya apa? Malaikat akan bersama dalam tidur kita kan. Jadi syaitan tak boleh kacau, jin tak boleh datang, sihir ke, benda yang tak baik semua Allah SWT akan jauhkan. Maksudnya lebih kurang, bila-bila masa kita terjaga dan keadaan awal kita ambil wuduk dulu. Terjaga di mana-mana bahagian malam, jaganya kita terus doa, malaikat tadi akan aminkan. Ini khas orang yang tidur awal ada wuduk kan. Jadi kita sayang Nabi, pertama kita jadikan surah, iaitu penampilan Nabi itu penampilan kita contoh kan. Yang mana kita dapat buat. Dan juga sirah perjalanan hidup Nabi. Nabi masuk, kita tahu Nabi masuk tandas kaki kiri. Kalau kita masuk kaki kanan, kita gostan dah balik. 10 sen pun tak kena kan. Tapi kita masuk kaki kiri, pahala dapat. Cinta pada Nabi dapat. Telaga Kausar nanti kita dapat minum lebih lagi. Beza. Kita makan kena tangan kanan, minum pun tangan kanan ibu-ibu kan. Ini masyarakat Melayu masalah sekarang ni minum tangan kiri. Jadi makan tangan kanan. Kadang-kadang orang kata tak bolehlah tangan melemuah, itu pun kena tipu juga. Dia melemuah bukan sebab apa, makan yang kita makan tu juga, makan kita makan tu bukannya benda yang tak elok. Kalau katalah kita ni jenis dah memang ketagih, tak boleh sangat nak minum tangan kanan. Ulama bagi tahu dah ketagih sangat pegang tangan kiri, tapi cuba juga, berlatih juga minum tangan kanan. Memang masyarakat Melayu susah minum tangan kanan, tapi Nabi pesan makan dan minumlah tangan kanan sebab iblis minum tangan kiri dan kita tak nak ikut dia. Jadi kita bila nak juga minum tangan kiri, pegang cawan tangan kiri. Lepas tu kita letak tangan kanan dekat buntut cawan. Lepas tu bila kita nak minum, tangan kiri kita lepas. Tangan kanan ni kita tolak. Jadi air masuk dalam mulut kita dalam keadaan tangan ni yang memegang cawan tangan kanan. Tapi kalau boleh minum tangan kanan, makan tangan kanan, kita buatlah. Jangan risau, minyak ke apa semua kita ada, Ezion semua, jenis-jenis macam-macam sabun kita ada kan. Jadi kita sayang Nabi, kita zahirkan amalan kita. Nak tidur malam, kita baca doa tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Nak masuk bilik air, kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita nak naik kenderaan kan, ni dah boleh rentas negeri. Baca doa. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kita masuk masjid, masuk surau baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita keluar masjid surau baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dengar ayam doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, sama macam keluar masjid surau. Jadi insya-Allah kita sayang Nabi, masa-masa yang tuan-tuan puan-puan lapang, tuan-tuan belajarlah sirah Nabi kan. Situ banyak panduan untuk bentuk keluarga yang bahagia dan bentuk anak-anak insya-Allah. Dan 10-16 minit
Jadi saya serah pada Cikgu Rahim, insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur. Dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Muhammad Azmir Ahmad yang telah pun bersama-sama kita tadi menjadi khalifah kita dalam bacaan Al-Quran kita tadi, surah Al-Ma'idah ayat 77 sampai 89, dan seterusnya menyampaikan tazkirah kepada kita yang saya rasa sangat baik dan bermanfaat, memberi pengetahuan kita kepada kita mengenai Rasulullah SAW yang kita cintai, secara tak langsung mengajak kita untuk mencintai Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, yang kita, kalau kita boleh pergi ziarahnya di Madinah. Tadi cerita daripada Prof kenapa Allah tak mewafatkan Nabi di Mekah dan mewafatkan di Madinah, kerana kalau sekiranya seandainya wafat di Mekah, orang akan berkata orang akan pergi ke Mekah, tujuan dia adalah untuk mengerjakan haji. Jadi dia tak letakkan Rasulullah berada di tempat matlamat yang ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Jadi dengan itu sedangkan mulianya Rasulullah, Allah nak muliakan Rasulullah, jadi Allah lapatkan di Madinah. Jadi apabila kita pergi ziarah ke Madinah, urusan kita di Madinah sebenarnya kita nak pergi ziarah. Ziarah itu adalah yang utama dia adalah menziarahi Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, insyaAllah, bawah kubah hijau tu. Jadi saya rasa banyak pembacaan rujukan Prof yang buat, dan dah lama Prof meneliti, sebab Prof boleh cerita mengenai daripada asal usul Rasulullah SAW, datuk Rasulullah SAW, seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW, cerita mereka, cerita Abdul Muttalib, cerita Abdul Manaf dan sebagainya, semua cerita-cerita berkenaan dapat diceritakan, dapat kita dengar. Jadi menunjukkan betapa sayangnya Prof kita terhadap Rasulullah, dengan dapat ditunjukkan dengan meneliti dan mencari susul galur Rasulullah SAW. Jadi harus kita contohi, kerana kita mengaku bahawa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa ini contoh yang Prof tunjukkan, supaya memberi teladan kepada kita, untuk kita sama juga mencuba mencari pengetahuan mengenai Nabi kita sendiri. Ada ramai di kalangan kita pun kita masih tak kenal Nabi kita. Jadi sedangkan banyak buku-buku sirah Rasulullah SAW yang boleh kita Okey, kita buat sekejap je, dalam 2-3 minit. Okey, siapa tahu cakap je ya. Okey, siapa dia Nabi yang pertama Allah jadikan dan letak dalam syurga? Nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi Adam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam. Okay, yang masuk syurga dulu. Dia dengan Siti Hawa dia masuk dalam syurga. Okey, Nabi apa yang dia paling handsome sekali lah. Selain Nabi kita paling handsome juga. Dia Nabi ni dia memang ciri dia handsome. Nabi Yusuf. Betul, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni 2/3 kecantikan dunia. Dia mewarisi moyang dia. Moyang dia nama, nanti kita tanya dah moyang dia nama apa kan. Okey, Nabi Yusuf ayahnya nama apa? Nabi apa? Yakub. Betul, Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama lain bagi dia ialah Israel. Jadi Israel ni ialah Yakub. Bani Israel tu lah anak dia. Nabi Yusuf dan adik-adik dia lah Bani Israel. Okey, Nabi Yakub ni ayahnya nama apa? Nabi apa? Ishaq. Betul, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni ayahnya Nabi apa? Ibrahim. Ya betul, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bila kahwin dengan Siti Sarah. Siti Sarah ni sangat cantik. 1/3 kecantikan dunia. Jadi Nabi Ibrahim juga kahwin dengan Siti Hajar, dan Siti Hajar ni dapatnya Nabi Ismail. Susul jalur daripada Nabi Ismail ni tidak ada Nabi kecuali akhir sekali Nabi Muhammad.
Tapi susul jalur daripada belah Siti Sarah ni lahirnya puluhan ribu Nabi Rasul. Nabi ada 124,000, ramai Rasul dia 313. Yang kita wajib ingat 25 lah. Jadi Nabi yang siapa dia Nabi yang Allah bagi mukjizat, dia tongkat dia tukar jadi ular. Nabi apa? Musa. Betul. Siapa dia nama adik-beradik Nabi Musa? Nabi juga. Nabi Harun. Betul, Nabi Harun. Siapa dia nama ayah mentua Nabi Musa? Nabi apa? Nabi Syuaib. Betul? Nabi yang Allah SWT hantar kepada kaum yang suka bersukan tapi menyembah berhala. Sehingga mereka boleh cabut pokok-pokok besar dengan tangan. Mereka ni sangat kuat badan mereka ni. Kalau bahasa Inggeris orang panggil hecklers. Nabi Saleh. Nabi Daud. Tak. Nabi Lut. Nabi Hud. Hud, betul? Nabi Hud dihantar kepada kaum Ad yang mana mereka ni suka bersukan tapi malas mayang. Malas tak perintah Allah, mereka sembah patung sampai Allah hantar angin puting beliung, pusing kat langit 8 malam 7 hari. Habis je dia pusing, turun macam kertas sekeping kan, tinggal kulit ni, dalam dah kosong. Nabi Allah bagi mukjizat daripada batu keluar unta yang hidup. Nabi apa? Saleh. Nabi Saleh, betul? Jadi siapa dia nama anak saudara Nabi Ibrahim? Nabi juga. Nabi Lut. Nabi Lut, betul? Mereka ni lahir di Iraq dan mereka ni diperintah untuk hijrah. Dia daripada lepas peristiwa Nabi Ibrahim kena campak di api, Nabi Ibrahim lepas pada tu telah bergerak ke Syam. Jadi alhamdulillah semua ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan semua ada basic yang sangat kuat. Daripada kita baca buku-buku yang tak meningkatkan iman, baiklah kita baca buku Nabi Rasul kan. Ataupun dengarlah pengajian mengenai Nabi-Nabi dan Rasul. Banyak dia sebenarnya Nabi-Nabi dan Rasul, kisah mereka ni menyegarkan hati kita kan. Menghiburkan hati kita. Jadi insyaAllah tu je cikgu, nampak semua bagus-bagus lah. Semua warga Desa Jawi, Cikgu Bahari dan sebagainya semuanya, Allah dah memang ni katalis kebaikan untuk SPS ni. Terima kasih tuan-tuan kerana tolong jawab, kerana saya tak dapat jawab semua tadi. Tuan-tuan bantu tolong jawab. Kalau Ustaz Prof tanya saya seorang, jenuh saya. Jadi alhamdulillah begitulah. Kalau kita rajin menelaah, mencari punca, kerana kita kena kasih terhadap urusan yang berkenaan. Kerana kita mengaku kita adalah umat Islam, adalah kita percaya kepada Nabi Rasul yang diutuskan, insya-Allah. Jadi dengan salah satu cara kita nak tunjukkan kasih sayang kita kena dikenal identiti Nabi-Nabi kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teliti dan suka kepada ilmu. Jadi untuk tujuan yang berkenaan, saya nak masuk ke slot yang ketiga. Tetapi untuk sebelum saya masuk ke slot yang ketiga, seperti mana yang saya maklumkan, saya pun sebenarnya tak kenal Prof banyak. Yang saya tahu, Prof adalah profesor di USM Tasrian, kejuruteraan. Bidang saya tak silap kejuruteraan kimia ke? Ataupun kimia kot. Betul-betul macam Prof Zaidi tadi mechanical, saya kimia. Lepas tu saya kenal Prof ni, saya tahu Prof adalah biasa jadi pengurusi PIBG SMK Sungai Aceh. Kemudian kami biasa jemput ke sekolah SMK untuk Syekh Barabah melalui cikgu setaman dengan Prof, iaitu Cikgu Sahul. Cikgu Sahul pun ada dalam ni, nanti Cikgu Sahul minta berinteraksi juga. Ada macam yang lain-lain saya tak banyak kenal Prof. Jadi untuk membangkitkan minat untuk sembang dengan Prof, jadi saya nak minta Prof sedikit. Tadi kita dengar Prof kata lahir atau kampung asal di Malim Nawar. Yang lain-lain kita, yang tambahan ni minta Prof takruhkan diri sendiri sedikit untuk pengetahuan kami semua. Silakan Prof. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Saya dilahirkan dalam keluarga orang yang sederhana dan juga boleh kata memang tak mewah lah. Saya biasanya sepanjang sekolah rendah, saya pergi sekolah pun belanja sekolah
jarang dapat. Biasanya tu sebab saya bila dah darjah 3 saya boleh masak nasi goreng. Sebab daripada awal lagi kami masak dekat rumah dan bawa bekal. Dan saya sekolah masa tu di Sungai Siput. Masa darjah 6, jadi alhamdulillah kami masa tu yang orang pelajar Islam masa tu 4 orang dapat UPSR semua A. Tahun saya lahir 78, UPSR tahun 90. Jadi saya dapat sekolah menengah sains Tun Syed Syekh Shahabuddin Bukit Mentajam. Dekatlah sini, tapi daripada Sungai Siput tu jauh, highway pun tak ada. Jadi ayah saya pergi lawat saya hujung minggu kadang-kadang naik Vespa dia kadang-kadang terjatuh masuk lompat air macam-macam lah. Tu yang saya rasa hati saya tu kena belajar sungguh-sungguh. Jadi habis kata 5 saya dapat buat matrikulasi setahun. Lepas pada matrikulasi setahun USM dan saya buat ijazah, lepas tu di USM Trono 3 tahun di kejuruteraan kimia dan sambung buat masa di hujung masa saya buat ijazah kejuruteraan kimia, masa tu juga saya dalam Palapis Tentera Darat. Jadi banyak masa alhamdulillah saya dapat belajar lah untuk urus masa, atur masa. Itu sebab kalau kat USM kan, kalau kat USM mesyuarat pukul 9 kan. Jadi kalau pukul 9 tu, orang ada orang tak ada saya akan mula dulu. Saya akan mula. Dan saya akan maksudnya yang ada kemudian tu nanti kita maklumkan lah. Tapi dari segi masa kita terus jalan je dulu. Tu saya dah belajar lah punctuality kan. Masa ni emas. Jadi orang yang tunggu pun sama. Jadi kita kena appreciate. Yang datang lambat tu sebab dia datang lambat lah. Jadi dia punya kesalahan dia datang lambat tu tak payahlah kita yang lain pikul kan. Jadi saya biasa saya jaga masa. Saya masa tu saya jadi pelapis. Dapat lieutenant muda masa tu tahun 1999. Masuk tu pun antara nak dapat disiplin, satu lagi saya masa tu saya tak nak bergantung belanja daripada mak ayah. Dan saya masa tu dapat keputusan yang baik. Saya dapat tawaran untuk jadi pensyarah tapi syarat dia kena habiskan masa dengan PhD. Jadi master saya sambung di USM, PhD saya sambung di UM. Semasa saya buat master saya berkahwin. Masa saya buat master saya berkahwin. Jadi bila saya buat PhD di Universiti Malaya, habis PhD 3 tahun, saya ada 2 anak. Masuk kerja di USM, tak lama lepas tu sekejap je saya kena jadi pengerusi rancangan. Dan lepas tu saya jadi timbalan dekan. 2012 saya jadi timbalan dekan. Masa tu juga, masa saya umur 34, saya dah kena temu duga Profesor Madya di S54. Masa tu umur saya 34. Dah layak ditemu duga, dah lulus. Masa saya umur saya 37, dapat pula temu duga satu lagi. Masa umur 37, juta fee untuk profesor penuh. Pergilah temu duga kan, alhamdulillah. Pergi temu duga, cuma masa tu dia kata muda sangat ni kan. Tapi saya okey je. Dapat tak dapat tu nombor 2 kan. Tapi bila dah dipanggil temu duga, kita pergilah kan. Jadi alhamdulillah masa umur 39 baru mereka bagi kan. Jadi saya pun banyak ikut nasihat mak saya dah. Mak saya pesan apa-apa perkara kita jangan lihat buruk orang. Jangan lihat buruk orang dan benda baik kita terus buat. Saya buat analogi macam pokok. Pokok ni terbahagi pada 2. Satu pokok hidup, satu pokok mati. Pokok mati, kalau kita jadi macam pokok mati, datang hujan lebih sikit, dia dah jadi tak kuat. Kakak dia pun jadi tak kuat. Dia pokok mati. Bila datang matahari kuat sikit, dia dah mula nak reput. Bila datang angin kuat sikit je, dia sekah lah. Dia boleh rebah. Jadi kalau pokok hidup, datang hujan ke air yang lebih pun tak apa kan. Dia akan serap. Menambah kekuatan lagi. Kalau dia ada matahari, dia akan buat fotosintesis. Dia jadi lagi kuat. Kalau datang angin tu akan cambahkan lagi, keluarkan lagi banyak lagi klon-klon macam dia kan. Jadi macam tu. Jadi kita dalam banyak keadaan kita letak diri kita ni sebagai pokok yang hidup lah. Pokok yang hidup. Kita jangan terjebak. Contohlah, bila ada orang-orang fasik ataupun orang-orang yang kita pun tak tahu hujung pangkal letak apa-apa dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat Telegram. Jangan kita campur tangan dengan meletak apa-apa komen pun. Jangan letak apa-apa komen. Ini tasawuf tasawuf. Sebab apa? Dengan kalau kita tak hati-hati, takwa. Kalau kita letak apa-apa komen, daripada komen orang lain berbalah. Asalnya kita pun tak tahu latar belakangnya.
dan condong ke arah kefasikan tu sangat kuat. Zaman fitnah dajjal ni dengan sosial media ni. Jadi kita kata kemudian dah duduk kat kubur setahun, dah duduk 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tetap juga kan disebabkan benda tu dia jadi jariah. Selagi orang tak delete, kita pun dah meninggal nak delete macam mana kan? Terus akan terus diseksa secara berterusan. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan. Kan? Sebab tulisan dan sebagainya, posting dan komen dan sebagainya, dia akan jadi dosa jariah. Kadang-kadang kita ambil amal, kita makin lama kempis, habis terus. Kalau kita gatai sangatlah, kita baca cukup tapi jangan letak apa-apa. Jangan kita pergi tambah pula. Sekarang ni, zaman fitnah dajjal ni lagilah. Orang letak benda baik pun orang boleh translate dia tak baik. Dari situ pula jadi berbalah. Boleh siap viral lagi kan. Jadi hati-hati kan. Kita pesan pada anak-anak kita. Nabi pun pesan. Nabi pun pesan maksud lebih kurang ikat kan, anak-anak perempuan dan juga isteri kamu di tiang kan. Pada akhir zaman ni, zaman fitnah dajjal ni, ikat mereka di tiang. Jadi ulama' bagi tahu antara dia punya mafhum kepada kefahaman apa yang Nabi bagi tahu ni, antaranya adalah supaya anak-anak perempuan dan juga isteri tidak meletakkan diri mereka di luar daripada apa yang sepatutnya. Maksudnya kena dalam lingkungan ketua keluarga iaitu ayah yang bertanggungjawab, letak mereka ni dalam 4 zon, 4 dinding ataupun dalam lingkungan syariat. Jangan bagi itu, sebab maksudnya ikat di tiang tu maksud ikat mereka dengan syariat. Jangan bagi mereka keluar daripada 4 dinding rumah ni sampai ber-TikTok satu dunia boleh tengok kan. Tu Nabi suruh ikat tu. Kita tengok TikTok macam-macam, anak perempuan menari, melompat ke sana, melompat ke sini, macam-macam. Kadang-kadang itulah kita sedih kan. Kita doa lah. Doa supaya keturunan kita Allah pelihara, diri kita Allah pelihara. Jangan lupa baca surah Kahfi selalu kan. Kita akan datang, kita tak tahu. Yang sekarang ni ujian macam ni kan. Peringkat akan datang anak-anak kita kena lihat mereka dengan penuh kerisauan kan. Didiklah mereka dengan kasih sayang kan. Saya pun anak saya, tuan-tuan dan puan-puan, anak saya 9 orang. Anak saya 9 orang. Yang sulung matrikulasi Penang adalah online dekat rumah. Jadi Alhamdulillah. Yang nombor 2 di tingkatan 4 di SMKA. Alhamdulillah dia dah selesai dah hafazan 30 juzuk Quran dah selesai dah. Jadi sekarang bersama hafazan Quran dia juga tumpu akademik. Alhamdulillah. Dia juga jadi imam kat rumah ni untuk kami anak beranak. Masa tarawih itu saya dapat rehat sikit lah, dia lah jadi imam. Jadi yang nombor 3 tingkatan 2 tu kat SMK Sungai Aceh, perempuan Izzah Munirah. Dia walaupun kita anak saya ramai, kita telah upaya bakatkan yang menengah ni, tingkatan 2, tingkatan 4 dan yang matrik atau anak-anak tuan-tuan perempuan yang menengah, supaya mereka boleh bantu kita untuk jaga PDPR ataupun masa dah fizikal nanti kerja pelajaran yang adik-adik sekolah rendah ni, mereka boleh sama-sama tengokkan juga. Kita ni ibu-ibu ayah-ayah ni kita tak menang tangan, kita sibuk kerja. Terakhir dah pencen kan. Pencen ni pula kalau dalam istilah agama orang panggil Allah terlalu rindu. Kan? Allah terlalu rindu, itu dah istilah agama. Sebab dalam masa kita bertugas kadang-kadang sembahyang duha tak sempat, kadang nak ngaji lebih sikit pun tak sempat, kadang nak tahajud panjang sikit pun tak sempat, pagi dah siap nak pergi sekolah. Nak pergi barakbah contoh kan. Tapi bila orang pencen ni, Allah tunggu je. Kan? Jadi insyaAllah, biasanya duha 12 rakaat, 6 rakaat tu senang lah kan cikgu. Ataupun amat-amat awabin 6 rakaat lepas maghrib kan. Benda tu boleh buat seminggu sekali sembahyang tasbih kan. Bagi orang bersara ni, kau boleh jangan tinggal kan. Allah terlalu rindu. Kau boleh baca Quran, kita target tinggi lah 1 hari 3 juz. Bila kita target tinggi, 1 juz tu jadi senang. Tapi kalau kita target 1 hari 1 juz bagi orang bersara, nak dapat setengah juz pun mungkin susah. Kita target 1 hari 3 juz. Boleh insyaAllah. Anak saya hafiz Quran tu kan 3 juz tu mudah-mudah je dia baca. Kejap kan. 3 juz kan. Ataupun berapa juz yang mampu lah. Jadi yang lain sekolah rendah. Darjah 2, darjah 4, darjah 6. 3 yang sekolah rendah. Lepas tu pra-sekolah 2 orang. 5 tahun. Tengok macam mana saya nak handle. Yang baru lahir pun ada. Umur 6 bulan. Jadi kita kena reward kan, kita kena puji anak kita kan. Sebelum orang lain, orang luar puji anak kita, kita puji anak kita. Baguslah kan. Setiap apa yang mereka buat, kita kena hargai dan kita puji mereka. Kalaulah kata ada benda yang tak kena kan, contoh. Okey, yang peringkat menengah atas yang dia buat salah, contoh. Kita jangan marah yang peringkat atas ni depan adik-adik dia.
kerana ini menjatuhkan air muka mereka. Jangan. Kita bawa mereka ke, sekarang dah boleh dine in kan, bawa pergi makan kat luar, sambil tu kita nasihat. Abang tahu tak abang dia buat salah tadi, contoh kita buat macam tu pada adik-adik. Tapi kalau adik buat salah, kita boleh terus marah dekat situ. Biar sampai abang dan kakak rasa kesian, patut kami ni jaga adik-adik ni. Tapi disebab kecuaian, kelalaian kami, adik-adik ni kena marah dengan abah, contoh. Jadi kita macam tu ambil dia punya peranan psikologi anak-anak, adik-adik ni. Jadi tiap-tiap kali mereka ni dapat bantu kita yang menengah ni untuk jaga adik-adik dia, kita bagilah hadiah. Hadiah ni ikut kemampuan kita lah. Macam saya letakkan hadiah tiap-tiap Shopee punya ni. Contoh semalam adalah 10/10. Semalam saya bagilah untuk yang daripada tempoh 9/9 sampai 10/10. Tolong jaga adik-adik. Ni ada hadiah dia. Hari tu ada 8/8, 9/9, 10/10. Lepas ni hadiah, next hadiah. Kalau betul sampai abah puas hati, jaga kan. Kemas bilik, cuci bilik air, tolong Umi masak kan. Kain baju tolong uruskan, sidai, serika, lipatkan kan. Urus adik-adik, lampin dan sebagainya. Okey, nanti 11/11 ada hadiah dia. Macam tu kita buat macam tu. Hadiah bukan nak mahal pun. Ada RM50, RM60, RM70, tapi anak rasa gembira kan. Dia ada something kan. Sampai anak saya yang tingkatan 2 tu, sampai orang sini ambil dia jadi untuk ajar ngaji online. Anak-anak jiran sini, dia jenis suka mengajar. Siap, dia tak nak tapi orang nak bagi dia. Tolong ajar anak saya 2 orang ngaji kan, antara maghrib sampai isyak, si Izzah Munirah tu. Siap orang bagi dia 300 kan. Tingkatan 2, bayangkan dia dapat duit tetap tiap bulan. Ajar anak jiran ngaji. Allahu Akbar kan. Untungnya kita dengar, kita tengok macam tu, dia tak nak pun duit-duit ni. Dia nak ajar je. Tapi disebab kita upaya bakat mereka kan. Kita latih bentuk. Kita malam, jangan lupa hujung malam bangun. Nabi Yaakob lepas dapat tahu peristiwa yang anak dia tu telah masukkan Nabi Yusuf dalam telaga dan buat macam-macam perkara tipu ayah dia. Di kemudian hari di hujung kisah dia, kisah Nabi Yusuf ni, anak-anak dia yang nakal tadi telah jumpa ayah dia, bagi tahu ayah kan. Ni dalam Quran ada surah Yusuf. Maafkan kami kan, mintalah keampunan daripada Allah, kami telah buat salah yang besar kan. Jadi ayahnya bagi tahu apa? Ayah akan minta maaf untuk kamu. Dalam Quran ada, kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan, ada tau, dalam terjemahan ada dalam surah Yusuf ada perkataan akan, setengah bagi tahu ke dia punya terjemahan, nanti ayah akan minta keampunan. Tafsir ulama bagi tahu nanti atau akan ni adalah Nabi Yaakob tunggu waktu tahajud untuk doa keampunan anak-anak. Jadi maksudnya apa? Kita jangan lepaskan. Kita cukup-cukuplah. Kita ni dah umur 30 ke atas, 40 ke atas. Jangan kita buat macam perangai kita macam remaja dah. Kita ni pun dah tak tahu dah berapa lama. Kalau boleh daripada saat Rabiul Awal ni, sempena kelahiran Nabi bulan ni, kita jangan dah 1 hari pun kita berlalu, kita terlepas tahajud dan doa anak-anak. Jangan. Jangan dah, cukuplah. Kita jangan tipu dengan setan. Setan kata selagi tak azan subuh jangan bangun. Itu kerja setan tu. Tipu je. Kita dah try banyak kali. Rupanya tidur 4 jam pun dah cukup dah. Tapi kalau bagus tidur malam awal, bangun awal kan. InsyaAllah. Nabi orang yang paling banyak bangun malam dan panjang bangun malam sebab permohonan yang Nabi nak submit kepada Allah, permohonannya terlalu banyak. Itu sebab dia punya masa qiyamul dia panjang. Jadi kita ni tak adalah banyak macam Nabi, tapi janganlah sampai kita tak hantar submit application apa-apa permohonan pada Allah. Pertama dan utama application kita pasal anak-anak lah. Ya Allah, anak aku macam ni, masalah macam ni. Dan saya amalan dekat rumah pun biasanya dekat-dekat nak azan maghrib, lebih kurang 10 minit nak azan maghrib, kami akan berhenti baca hadis dan juga muzakarah sifat terpuji dan Quran. 10 minit sebelum azan maghrib, saya akan doa untuk anak-anak. Doa bahasa Melayu. Sebab harian bila dekat nak waktu maghrib, shift malaikat bertukar. Malaikat siang akan naik dan malaikat malam akan turun. Dia pada masa ni malaikat ni akan bawa berita yang akhir ni, dia akan persembahkan awal kan untuk dilaporkan pada Allah SWT. Jadi bayangkan 10 minit yang terakhir sebelum maghrib tu waktu doa makbul. Kalau masa tu lah kita main handphone, kita tengok TV, kita buat benda-benda yang tak ada dalam amal, betapa ruginya. Kalau kita terlepas tadi 11/10/2021, 10 minit sebelum maghrib, 11/10 ni dah habis dah. Kita akan ada esok. Itu pun kalau umur kita panjang kan.
Dia jangan lepas. Lebih-lebih lagi kalau hujung-hujung petang asar tu hari Jumaat. Dia punya gandaan dia 70 kali makbul lagi. Dia dah makbul dah. Dekat-dekat nak maghrib. Kalau hari Jumaat 70 kali lagi. Jadi kalau masa tu lah kita tak buat persiapan awal untuk rebut waktu-waktu doa mustajab, kita masa mana lagi kita nak dapat kan. Jadi insya-Allah dan saya juga pohon pada tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya yang berhajat. Jangan lupa selitkan nama saya. Ya Allah, bagilah Yub tadi yang bagi cakap banyak tadi kan. Bagilah dia kejayaan dunia akhirat sama anak-anak dia 9 orang dengan orang rumah dia. Doa macam tu cukuplah. Ingat saya Yub je. Itu ya Cikgu Rahim, lebih kurang. Okey, terima kasih Prof. Saya rasa saya nak bagi sebab kandungan apa yang Prof sampai ni banyak dalam bentuk motivasi, kaunseling, keluarga dan sebagainya. Jadi kita ada pakar kaunseling kita kat sini. Saya nak suruh Haji Bukhari lah sedikit bersembang. Haji Bukhari, saya rasa berkaitan apa yang Prof sembang tu dengan bidang Haji Bukhari. Jadi minta Haji Bukhari bagi sedikit input. Silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Cikgu. Alhamdulillah ni kami pun nak kena kepung budak-budak ni pun jenuh. Lari sana lari sini dah. Yang itulah hero-hero dia panggil kan. Dia makin malam dia makin aktif. Yang dia lah nak kongsi dengan Prof ni. Macam mana supaya nak lembutkan hati-hati dalam family jiran tetangga kita ni. Supaya kita nampak benda tu aman tenteram lah. Ni dah mula lah ni. Jalan dah mula kelang kabut. Pasar dah mula kelang kabut. Ni simpang-simpang niaga tu berjalan kelang kabut. Jadi macam mana supaya jiran tetangga, rumah tangga kita tenang dan dapatkan suasana orang kata damai lah. Yang macam pencen ni kita buat tak tahu. Haji Rahim dia buat kisah semua. Pasal apa ada pencen, matuk-matuk, nenek-nenek. Tapi yang kita ni masih lagi supaya dalam keadaan tak pencen lah maksud dia. Kita tak nak pencen dalam hidup untuk suasana agama ni. Boleh kongsikan Prof? Okey, pertama dan utamanya kita kena selalu minta pada Allah SWT sebab hati manusia ni dalam genggaman Allah SWT supaya Allah SWT bukakan. Dan juga ikhtiar yang kita boleh buat pertama dan utamanya setiap rumah ni, setiap remaja ni dia macam mana dia pusing, dia rempit ke, dia pergi sana ke, dia pergi sini, dia lastnya dia akan balik ke rumah juga. Okey, dia balik ke rumah juga. Jadi pertamanya kita sebagai ayah atau juga ibu, pertamanya kita kena jatuhkan kita punya kalau bahasa Inggeris kita punya pride lah. Pride ataupun kita punya diri kita tu kita jatuhkan sekejap. Macam kalau kat rumah saya ni biasa tu yang saya bersama dengan keluarga biasa petang. Yang tuan-tuan dan puan-puan bolehlah yang mana ada bersama dengan anak tu. Pertama kita tarik dia pada amal kan. Macam-macam saya tarik pada amal. Jadi dekat maghrib tu apa jadi sebenarnya yang saya bagi tahu pada ibu-ibu ayah-ayah tu yang 10 minit doa sebelum maghrib tu adalah doa menangis. Saya tak nak bagi tahu tapi dah Cikgu Bukhari dah ni kita terpaksa juga bagi tahu. Doa menangis. Ibu paling banyak kena nangis dan juga ayah kena menangis. Kita jangan segan. Nangis dan doa dalam bahasa Melayu contoh kan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagilah anak aku si Fulan sebut nama dia. Doa Melayu. Anak kita pun ada dekat kita, dia pun tengah amin. Supaya dia rajin semayang, dia balik rumah awal, dia rajin tolong adik-adik dia. Ya Allah bagi anak aku nombor 3 pula. Kita tahu dia punya apa kekurangan yang kita nak Allah SWT selesaikan. Ya Allah yang nombor 3 pula, ya Allah bagilah dia ni boleh bangun awal, dia jaga semayang awal waktu. Yang nombor 4 pula macam ni, sambil doa nangis, doa bahasa Melayu. Jadi semua masalah kita pergi pada root cause. Sebab ada banyak, dia macam pokok juga, dia punya apa masalah ni kita kena pergi pada akar. Jadi akar dia lah kita kena terus secara fizikal bersama dengan anak kita dan dia punya keadaan dia. Dia kadang-kadang secara jarak jauh dia tak jadi. Contohlah anak kita buat majlis kat tempat ruang solat dekat rumah, dia pun tak nak duduk. Apa kita boleh buat? Kita pergi bilik dia. Kita pergi bilik dia kan, kita bawa air minum kan, kita sembang bawa kacang ke, sembang dulu. Dia minat apa? Dia minat bola. Ceritalah pasal bola kat dia. Bola, lepas tu pergilah. Macam tadi saya cakap tadi, anak saya minat bola. Jadi apa jadi? 10/10 tu saya dah order lah jersey bola kat dia. Jersey bola saya order kat dia. Oi, suka dia.
Abah nak suruh apa lagi kami lepas ni kami akan buat. Beli jersey bola tu dalam Shopee murah je. Berapa belas ringgit je. Tapi dia kesan dia punya takluk untuk dia mentaati kita sebagai mak ayah dan juga untuk dia taat perintah Allah tu tinggi. Modal kita berapa belas ringgit je. Kadang-kadang benda post lagi mahal daripada benda tu yang saya heran. Jadi macam itulah kita terus pergi pada punca. Kita tahu contohnya anak perempuan kita masalah macam ni, terus pergi pada dia. Kita jangan segan tau. Yang anak-anak kita ni, mereka ni dalam perut kita dulu dan dia lahir, kita lah berdamping. Jadi walaupun dia dah besar, dia dah menengah, macam anak saya dah 18 tahun. Saya pegang hubung kepala dia, gosok kakak kakak, abah sayang kakak, puji dia. Abah sayang kakak. Dia kata abah ada apa lagi abah yang kakak boleh tolong apa lagi kakak ada salah silap. Kakak tolong bagi macam ni kan, buat bagi tumpuan pada adik-adik macam ni. Kita bagi tahu macam tu. Jadi kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu apa benda nak buat. Tu masalahnya. Lepas tu dia pula ada kawan-kawan pula introduce benda yang baru yang boleh dibuat. Jadi pengisian apa benda buat tu telah kawan-kawan anak telah rembat dulu pada kita sebagai ketua keluarga. Yang itu yang masalah dia. Jadi jangan risau. Dengan amal agama, doa, bawalah kepada amal soleh, bawa mereka sama-sama dalam ibadat. Kat rumah pun boleh buat semayang berjemaah dengan anak-anak kan. Bagi dia kelebihan, jangan bagi ancaman. Kelebihan mak bagi tahu mak, hati mak nak macam ni kan. Kita bincang dengan cara baik. Kita pun boleh tanya dia apa sebenarnya kita boleh minta syur. Kalau dia dah mendengar, kita boleh minta pandangan dia. Minta pandangan. Biar dia cakap untuk kita laksanakan tu nombor 2. Biar dia meluah. Jadi dia meluah dengan ibu ayah lebih daripada dia meluah dengan kawan-kawan dia. Jadi itu yang pertama sekali rasa macam rapat. Malam hari doa nangis juga pada Allah. Siang hari nangis depan anak-anak. Malam hari nangis depan Allah. Ya Allah, kami tak pandai didik anak-anak kami, ya Allah. Kau bagilah kesabaran, ya Allah. Hati ni panas je. Tangan ni rasa nak lempang je anak-anak ni, ya Allah. Dan berkali-kali bagi tahu tak nak ikut cakap kan. Kau bagilah aku kesabaran, bagilah aku hikmah, kasih sayang kan. Kau lah pulihkanlah hati anak-anak aku, ya Allah. Aku ni lemah, aku tak pandai, aku bodoh, ya Allah. Dengan Allah ni kita ngaku kita bodoh kan. Ngaku kita tak pandai, kita tak ada apa-apa, ya Allah. Kau tolonglah aku, ya Allah. Anak aku ni lah harapan aku. Doa mereka. Peliharalah mereka, anak-anak aku ni daripada gangguan syaitan iblis yang kawan-kawan yang nakal kan. Doa mereka macam tu. Macam tu dah lebih kurang. Kita doa bersama mereka. Kita cari mereka. Cari mereka. Sampai ke bilik mereka kita cari. Jangan biarkan mereka duduk dalam bilik sampai 1 tahun tak keluar-keluar. Keluar pun dia keluar rumah. Tasuk tak duduk dengan kita. Makan tak duduk dengan kita. Kawan-kawan saya banyaklah mengadu. Makan tak duduk dengan kita. Saya cakap, ada tak pernah kau pergi bilik dia? Tak pernah. Itulah, pergilah bilik dia. Bilik tu rumah kamu kan. Masuklah bilik tu. Jadi dengan kasih sayang, masuk dengan niat hati, ya Allah bagilah kebaikan. Jangan kita masuk dalam bilik dia dalam keadaan kita nak marah. Jangan. Minta kebaikan. Jadi insya-Allah Allah bergerak ikut sangkaan kita. Malam nangis dengan Allah kan. Ngadu dengan Allah. Alhamdulillah atas apa perkongsian yang disampaikan oleh Prof kita tadi, pengalaman apa yang selama ini telah diaplikasikan, telah dilaksanakan oleh Prof. Jadi boleh kita ambil sebagai panduan untuk kita sama melakukannya di dalam keluarga kita, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan pendengar, natijah dia kalau kita buat yang demikian, insya-Allah Allah akan jaga keluarga kita. Keluarga kita akan jadi keluarga yang baik dan boleh beroleh kejayaan, insya-Allah. Sehingga kita semua satu keluarga akan dikumpulkan Allah di akhirat kelak dalam di syurga Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Prof. Tahniah kerana dalam usia 39 tahun dah dapat profesor penuh. Bukan senang tuan-tuan. Ini contoh, sebab saya kata tadi memang contoh yang baik untuk kita ikuti. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya pun tak mau nak memanjangkan, nak memberikan kepada tuan-tuan laluan untuk berinteraksi dah kerana masa kita pun dah lewat dah. Jadi suka saya nak maklumkan, nak umumkan mengenai tetamu kita besok, insya-Allah untuk siri yang ke-61. Tetamu kita adalah Ustaz Haji Ishaq bin Osman, iaitu guru Dah Bersyarah. Kalau tidak sebelumnya adalah
guru di SMKA Nibun Tebak atau SMK Syekh Abdul Rahim, guru Quran Sunnah yang apa mengajar kelas kemahiran Al-Quran untuk pelajar-pelajar SMKA insya-Allah. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan terus istiqamah untuk menyertai program kita besok insya-Allah. Jadi untuk penutup pada malam ni, saya nak mohon sangat kepada Prof untuk Prof bacakan doa untuk kami aminkan bersama. Jadi sebagai penutup je. Jadi tadi Prof bagi tahu banyak doa Prof, doa waktu dengan anak, doa waktu bersendirian dengan Allah, mengadu kepada Allah banyak. Jadi insya-Allah macam-macam doa yang Prof ada, jadi kita nak aminkan insya-Allah. Insya-Allah Prof, mohon Prof doa supaya kita semua dapat kebaikan daripadanya. Silakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan masa doa ni, tuan-tuan puan-puan bayangkan wajah anak-anak. Dia ada satu doa yang secara dia berlalu pergi. Satu lagi doa dengan kita bayang wajah anak-anak, dia kesan dia 70 kali ganda lagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semuanya Kau sudah memahati kami ya Allah, perhatilah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, janganlah Kau pandang kami dengan murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami dan debu-debu dosa kami ya Allah. Begitu juga dengan ibu ayah kami ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Orang tua-tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Anak-anak kami Kau ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Zuriat-zuriat kami Kau ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Adik-beradik kami Kau ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Pasangan kami Kau ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Guru-guru kami ya Allah dan umat soalam Kau ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kekalkanlah nikmat iman dan Islam pada kami semua ya Allah. Jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah. Ya Allah, mudah jayakanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah, jangan Kau sulitkan ya Allah. Jauhlah kami daripada kemalangan, jauhlah kami daripada wabak penyakit, jauhlah kami daripada kerugian, jauhlah kami daripada kesusahan, jauhlah kami daripada azab dunia, azab kubur, azab mahsyar, azab api neraka. Masuklah kami dalam syurga Firdaus dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan padamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah sebagai ketua keluarga ya Allah. Kami ibu ayah ya Allah, tak pandai kami didik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami tak pandai ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, banyak keinginan kami yang kami nak anak-anak kami buat ya Allah, tapi kami tak pandai nak sampaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadilah perantaraan doa kami ni ya Allah. Doa kami yang beramai-ramai ni ya Allah. Kau zahirkanlah kebaikan buat anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang alim dan alimah agama ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang hafiz dan hafizah Al-Quran ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, mereka yang suka sebarkan kebaikan ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, penyejuk mata dan akhlak yang baik dan mulia ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami ya Allah daripada gangguan syaitan dan iblis ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang rajin ibadat dan rajin khidmat untuk kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, mereka yang menjaga solat, menjaga tilawah, berzikir dan banyak berdoa ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah asbab kebaikan untuk mereka dan orang-orang keliling mereka, khususnya kawan-kawan yang rapat dengan mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka ya Allah daripada tipu daya syaitan dan iblis dan kawan-kawan yang rosak dan merosakkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyak lagi kami nak minta ya Allah. Kami tak pandai nak doa ya Allah. Ya Allah, apa saja kebaikan yang ada di sisi-Mu ya Allah, khususnya buat anak-anak dan zuriat-zuriat kami ya Allah, Kau berilah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, apa yang perkara yang tak baik ya Allah yang ada di sisi-Mu ya Allah, yang ada yang juga di keliling anak-anak kami ya Allah, juga kawan-kawan teman-teman mereka ya Allah yang tak baik ni ya Allah, Kau jauhkanlah, hindarkanlah ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, perkenanlah doa kami ya Allah, terimalah kami, keluarga kami ya Allah. Jangan ada satu orang pun ya Allah di kalangan anak beranak kami yang tak lepas cuci sirat ya Allah. Ya Allah, jangan ada seorang pun anak-anak beranak kami ya Allah, kawan-kawan kami di sini ya Allah, yang tak lepas meminta cuci sirat ya Allah. Himpunlah kami semua ya Allah dalam syurga Firdaus bersama anak-anak, keluarga, orang-tua kami, guru-guru kami ya Allah, dalam syurga Firdaus berjiran dengan Nabi SAW
dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Azmir bin Ahmad yang telah berkongsi dengan kita ilmu dan pengalaman beliau mendidik anak-anak dan keluarga, menjaga keluarga. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang setia terus mengikuti program ini bersama, insya-Allah secara istiqamah. Jadi sampai kita jumpa lagi besok untuk siri yang ke-61 bersama Ustaz Haji Ishak bin Osman, insya-Allah. Jadi setakat ini saja program kita pada malam ni. Kita jumpa lagi lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Jazakallah Prof. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Cikgu Bahri.